Nomor 8, nomor 9, basuh tangan sebelum makan. Tentara Diraja Malaysia, polis, patahkan cubaan selundup lembu. Tanah Merah, Tentera Darat Malaysia TDM bersama polis Diraja Malaysia PDRM mematahkan cubaan menyeludup masuk 69 ekor lembu bernilai Rp345.000 Malaysia dalam operasi yang dijalankan semalam. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kejadian tersebut berlaku di sektor kawasan tanggung jawab Brigade ke-8 Infanteri Malaysia, Sempadan Malaysia, Thailand. Berdasarkan maklumat perisikan yang diperoleh, pasukan operasi berjaya menahan 2 suspek rakyat tempatan yang sedang melakukan aktiviti penyeludupan lembu di kawasan hutan berdekatan Sempadan pada pukul 8.20 malam. Pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua suspek sedang cuba menyeludup lembu terbabit masuk ke Malaysia untuk dijual sempena sambutan Hari Raya Aidiladha demi mengaut keuntungan yang lumayan. Menurut kenyataan itu hari ini, turut dirampas trailer jenis Volvo 50 ton dan CNHTC 50 ton. Suspek dan barang rampasan diserahkan ke Balai Polis Lalang Pepuyu dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan untuk tindakan selanjutnya. Kiri dan kanan harus dipandang kalau hendak belok di simpang. Jangan meluru keluar simpang, jangan sampai berkaki tempang. Geng rider selundup pati dengan motosikal tumpas. Kuala Lumpur, sindiket penyeludupan migran melalui laluan haram menggunakan motosikal atau geng rider tumpas dalam operasi khas di Kubang Krian dan Lembah Sireh, Kota Baru, Kelantan, Isnin lalu. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh berkata, menerusi operasi yang dijalankan pada jam 5.20 pagi itu, 2 lelaki tempatan dan 33 pendatang asing tanpa izin pati berjaya ditahan. Kesemuanya berumur di antara 20 hingga 50 tahun. Menurut beliau, hasil risikan pasukan operasi menyerbu sebuah rumah transit dan berjaya menahan seramai 4 lelaki warga Bangladesh. Turut ditahan adalah seorang wanita warga Thailand dan 2 lelaki warga negara India yang dijumpai berada dalam kereta transporter yang cuba melarikan diri. Susulan dari tangkapan ini, pasukan berjaya memperoleh maklumat mengenai pergerakan transporter bermotosikal dipercayai cuba memindahkan pati ke terminal bas ekspres Lembah Sireh, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, beliau berkata seramai 19 anggota pasukan taktikal khas (PASTAK), bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat bersama unit Resik Sempadan Imigresen Negeri Kelantan digerakkan mengesan sekumpulan pati yang dipercayai baru memasuki negara melalui pangkalan haram di Sempadan. Ruslin berkata, berikutan itu pasukan operasi bergegas ke lokasi sasaran dan berjaya menahan 2 lelaki tempatan, masing-masing sedang memboncengkan seorang warga Myanmar. Cubaan seorang penunggang motosikal untuk melarikan diri berjaya dihalang oleh anggota operasi dan kedua-dua motosikal disita untuk tindakan lanjut. Pemeriksaan di kawasan sekitar terminal dan berjaya menahan seramai 24 pati terdiri daripada 17 lelaki dan 7 wanita warga asing dipercaya sedang menunggu bas untuk dibawa ke destinasi yang ditetapkan, katanya. Katanya, sindiket tersebut dipercayai telah mengubah modus operandi dengan merekrut penunggang motosikal
untuk membawa keluar Pati dari rumah transit ke terminal bus ekspres. Taktik ini dipercayai untuk mempercepatkan pergerakan Pati ke destinasi di luar Kelantan secara mengelak dikesan pihak berkuasa. Kumpulan sindiket dipercayai mengenakan bayaran antara Rp2.000 hingga Rp3.000 kepada Pati untuk semua urusan berkaitan kemasukan mereka ke negara ini, katanya. Katanya, kesemua 33 Pati yang ditahan terdiri daripada 5 wanita dan 6 lelaki warga Thailand, 2 wanita dan 5 lelaki warga Myanmar, 12 lelaki warga Bangladesh, 2 lelaki warga India, dan seorang wanita warga Indonesia. Kesemuanya ditahan karena tinggal lebih masa dan tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah untuk berada di negara ini. Manakala 2 orang lelaki warga tempatan ditahan karena disyaki melakukan kesalahan mengikut Section 26E Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007 dan semua kendaraan disita untuk disiasat lanjut, katanya. Tom tombak, ada ulat bulu, nasi dah masak, anak makan dulu. Turun ke sawah mengetam padi, selepas kerja jangan tak mandi. Berita hari ini, pengundi Sungai Bakap. Belum tentu kami pilih PAS, kata mereka. PAS mungkin bukan pilihan otomatik untuk pengundi pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan datang walaupun parti itu adalah penyandang di kerusi DUN berkenaan, kata pengundi. Mereka memberitahu The Malaysian Insight apa yang diperlukan oleh mereka ialah seorang wakil rakyat yang bukan sahaja lantang tetapi responsif kepada keperluan pengundi. Malah mereka hanya akan membuat keputusan siapa yang akan disokong selepas meneliti senarai calon. Demikian maklum balas beberapa pengundi tempatan menjelang PRK Sungai Bakap pada 6 Julai dengan hari penamaan calon pada 22 Jun. Kerusi DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang kosong berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif 56 pada 24 Mei lalu akibat radang perut. Zamri yang merupakan yang dipertua PAS Nibong Tebal memenangi kerusi itu pada PRN Ogos lalu, menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayat C. Ros dengan majoriti 1.563 undi. PH memilih ahli akademik bersara Johari Arifin sebagai calonnya untuk PRK itu. Pemimpin berusia 60 tahun itu pernah mengajar di Nibong Tebal dan aktif dalam pelbagai aktivitas sosial dan kebajikan. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata calon daripada gabungan itu adalah daripada PAS dan mereka dijangka menamakan calon hari ini. Pemandu lori Hamzah Nordin berkata ADUN yang akan datang bukan saja perlu menyuarakan perkara-perkara dalam dewan dan media sosial, tetapi juga menangani isu-isu tempatan yang kadang-kadang mungkin remeh kepada orang luar. Antara harapannya ialah termasuk gelanggang futsal untuk belia supaya mereka mempunyai platform untuk bermain bola sepak dalaman. Katanya, kawasan lain di Nibong Tebal mempunyai gelanggang futsal tetapi tidak di Sungai Bakap. Saya tidak mempunyai banyak keinginan. Keadaan di sini agak biasa dan normal, kata Hamzah. Beliau berkata ramai pekerja tempatan mendapat pekerjaan di kawasan lain di Pulau Pinang manakala terdapat sebuah taman perindustrian di Sungai Baong berhampiran yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang lebih suka bekerja berhampiran tempat tinggal mereka.
Mengenai dakwaan kekurangan bekalan air yang teruk, Hamzah berkata ia tidak berlaku. Sebenarnya mereka yang tinggal berhampiran sempadan Kedah berdepan kekurangan, tetapi di Sungai Bakap kami mendapat bekalan yang stabil sekarang. Gangguan sekali sekala, mungkin 2 kali seminggu, dan kebanyakannya adalah pada 5 petang hingga 7 malam, kata Hamzah. Pengundi tempatan Osman Rawa berkata, seperti orang lain, penduduk di sini prihatin dengan isu harian termasuk banjir kilat. Beliau berkata bekas Adun Zamri dikenali dalam kalangan masyarakat. Kami mengenali beliau sebagai orang tempatan. Kami tidak pasti sama ada pengundi akan terus menyokong partinya PAS karena kedua-dua PH dan Perikatan Nasional PN mendapat sokongan di sini, katanya. Pendaftaran pemilih terkini menunjukkan terdapat 39.279 pengundi di kawasan itu. 39.222 daripadanya pengundi biasa dan 57 anggota polis. Pada pilihan raya Agustus lalu, Melayu membentuk 59,36% dari pengundi, Cina 22,54%, India 17,39%, dan etnik lain 0,71%. Isu kos sara hidup. Perniagaan Lim Ahwan berkata mana-mana pihak yang boleh membendung kenaikan kos sara hidup akan mendapat tempat di hati pengundi karena terdapat kebimbangan terhadap kuasa beli mereka. Ia sama ada memerlukan cara untuk mengurangkan kos atau meningkatkan kapasiti pendapatan kami supaya dapat menangani isu kos sara hidup, katanya. Lim menyarankan kerajaan coba mengurangkan bilangan pemain dalam rantaian bekalan untuk mengurangkan kos dalam logistik supaya harga barangan juga dapat dikurangkan. Pemerhati politik Ramdan Ishak dalam pada itu berkata pengurangan subsidi diesel mungkin mendorong pengundi protes untuk menyokong PN. Tidak banyak isu setempat di Sungai Bakap, tetapi terdapat kebimbangan penurunan harga bahan api boleh mencetuskan kesan melata terhadap isu kos sara hidup. Rahmat juga berkata pengundi kini sudah bijak dan mereka mahu mempunyai pemimpin yang tulen, bukan mereka yang berdakwah tetapi bertindak sebaliknya. Anwar Musa. Apa guna kembali kepada parti yang rosak, tidak relevan, ditolak. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa mempersoalkan apa gunanya kembali kepada parti yang didakwanya dirosakkan oleh jenayah pemimpinnya, tidak relevan dan ditolak rakyat. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata, tidak perlu memberi perhatian serius terhadap kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Jalaluddin, alias bahawa parti itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil semula beberapa bekas pemimpin dan ahli yang disingkirkan semasa pembersihan seluruh parti selepas pilihan raya umum ke-15, 2023. Terpulang pada mereka berkenaan kalau mereka mahu ke mana dalam politik. Itu hak individu. Tidak hairan bila parti yang hanya menjadi alat dan perisai bagi pemimpinnya. Tiada lagi demokrasi dalam organisasinya yang membelakangkan asas dan dasar penubuhannya yang sudah kabur siapa teman dan siapa musuhnya, siapa murid dan siapa gurunya, malah siapa ulil amrinya.
Jelas deria politik mereka telah dikembirikan perlahan-lahan, kata bekas ahli parlimen ketereh itu. Beliau berkata UMNO masih berdiam diri apabila UiTM dilabelkan sebagai apartheid dan daripada menangani isu seperti cukai, bil dan nilai ringgit yang semakin berkurangan, ahli parti sibuk mewajarkan tindakan pemimpin mereka. Tidak hairan kalau beribu-ribu cawangan terbiar dan gagal atau enggan bermesyuarat. Berjuta penyokong menukar kiblat dari satu PRU ke satu PRU. Ratusan ribu ahli tidak segan silu memilih untuk tidak ikut menjilat. Malah sebaliknya tidak takut untuk memberi pelbagai isyarat, memilih haluan sendiri dan menukar kiblat. Yang pasti, ramai yang pergi tidak akan kembali lagi, katanya. Tahun lalu, Anwar, yang pernah menjadi ahli UMNO dari 1972 hingga 2022, mengemukakan permohonan untuk menyertai PAS. Beberapa pemimpin parti terkemuka seperti bekas ahli parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar, bekas ahli parlimen Tanjung Karang Noh Omar, dan Isham Jalil turut disingkirkan dalam pembersihan itu. UMNO juga turut menggantung sementara beberapa pemimpin, termasuk ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan.